Menurut Kamus Bahasa Melayu, peradaban bermaksud keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat. Jadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya pertembungan antara dua peradaban tersebut. Faktor yang pertama ialah perdagangan. Yang kedua, penyebaran agama. Yang ketiga, penjajahan. Serta yang keempat, perkahwinan. Seperti yang kita sedia maklum, Tanah Melayu merupakan salah satu pusat perdagangan yang terbesar pada masa itu. Jadi terdapat pedagang dari seluruh pelosok dunia datang ke Tanah Melayu untuk berdagang. Jadi mereka datang sekali dengan membawa budaya mereka, membawa peradaban mereka. Jadi secara tidak langsung perkara itu telah membawa kepada pertembungan peradaban. Selain datang untuk tujuan berdagang, mereka juga datang untuk menyebarkan agama. Jadi mereka yang datang dari barat membawa dakwah mereka iaitu untuk menyebarkan agama Kristian. Dalam perjalanan mereka dari tempat asal mereka ke tanah jajahan, mereka juga membawa paderi-paderi dari negara mereka untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang agama mereka supaya mereka dapat menarik penduduk setempat untuk memeluk agama Kristian. Jadi faktor yang ketiga ialah penjajahan. Selepas pergolakan revolusioner politik di Eropah pada abad ke-11, orang barat mula menjajah ke serata dunia dengan membawa aspirasi mereka bahawa mereka ingin mentamadunkan bangsa lain kerana bangsa-bangsa ini dianggap sebagai ketinggalan dengan berpegang kepada slogan The White Man Burdens. Dan Tanah Melayu juga tidak terkecuali daripada dijajah oleh penjajah British. Dan perkara ini telah memberi impak yang besar terhadap negara kerana ia telah membawa kepada perubahan sosial dan politik yang amat penting. Jadi sebagai contoh, sistem pentadbiran di Malaysia telah berubah selepas kedatangan British di Tanah Melayu. Faktor yang terakhir ialah perkahwinan. Jadi kerana terdapat ramai orang luar yang datang ke Tanah Melayu untuk tujuan berdagang terutamanya, ada yang mengambil keputusan untuk terus menetap di Tanah Melayu dan akhirnya berkahwin dengan penduduk setempat. Jadi secara tidak langsung perkara ini telah membawa kepada pertembungan antara dua budaya yang berbeza. Jadi antara contoh perkara yang diadaptasi oleh masyarakat kita yang merupakan asalnya dari budaya barat ialah fenomena pengapit. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti sejauh mana pertembungan peradaban timur dan barat telah membawa kepada perubahan sosial masyarakat. Seterusnya, kajian ini juga adalah untuk mengkaji pendapat atau pandangan masyarakat kini terhadap pertembungan dua peradaban yang telah membawa kepada perubahan sosial masyarakat. Dan yang terakhir sekali, untuk mengenal pasti kesan-kesan pertembungan peradaban barat dan timur terhadap masyarakat. Beralih kepada dapatan kajian kami pula, kami memilih untuk menggunakan medium Google Form untuk mengumpul data kajian kami. Kami telah mengumpul sebanyak 51 responden daripada pelbagai lapisan umur dan majoritinya adalah daripada golongan 18 hingga 21 tahun. Seterusnya untuk soalan yang pertama ialah saya sedia maklum tentang definisi peradaban. Boleh dilihat bahawa hampir kesemua responden mengetahui maksud peradaban dan ini menunjukkan hasil yang bagus. Soalan yang kedua dapat menunjukkan bahawa majoriti daripada responden juga telah sedia maklum bahawa peradaban Malaysia terhasil daripada pertembungan peradaban timur dan barat. Hanya 5 responden sahaja menyatakan ketidaksetujuan mereka. Balik kepada soalan yang ketiga, berdasarkan graf tersebut, perdagangan merupakan faktor yang paling penting kepada para responden dalam isu pertembungan dua peradaban ini, diikuti dengan faktor penyebaran agama dan penjajahan. Soalan yang seterusnya pula, majoriti responden juga bersetuju dengan kenyataan tersebut bahawa peradaban yang dibawa oleh barat telah mempengaruhi hidup mereka. Ini menunjukkan bahawa peradaban barat telah lama diserap ke dalam budaya kita. Soalan yang kelima pula, kita dapat lihat bahawa terdapat sedikit jurang antara jawapan responden walaupun majoriti daripada mereka bersetuju bahawa pertembungan dua peradaban tersebut telah memberikan kesan yang negatif kepada perubahan sosial masyarakat.
Kesan yang telah dipilih oleh responden pula akan dibincangkan oleh ahli kumpulan saya sebentar lagi. Jadi, kita beralih kepada soalan yang terakhir, iaitu adakah para responden mengakui bahawa pertembungan dua peradaban ini tetap dapat memajukan negara, dan kebanyakan responden memberikan jawapan ya. Maka, mereka berpendapat bahawa kemajuan Malaysia ada berkait rapat dengan kewujudan peradaban Barat. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagaimana pertembungan peradaban Barat dan Timur ini membawa kesan terhadap sosial masyarakat di negara kita dari aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti informan beranggapan bahawa kesan negatif daripada peradaban Barat telah menyebabkan kesenian budaya dan tradisi semakin pudar. Penyerapan unsur budaya Barat terhadap masyarakat telah sedikit sebanyak menyebabkan masyarakat muda kini tidak lagi berminat untuk mendalami dan mengenali budaya serta tradisi seni warisan daripada generasi terdahulu yang tiada nilainya. Hal ini berlaku kerana generasi kini telah terpengaruh dengan cara kehidupan Barat, tidak kiralah dari segi pemakaian dan juga tingkah laku. Minat masyarakat terhadap seni dan permainan tradisional seperti alat muzik gamelan, permainan congkak, aktiviti pembuatan batik dan menenun songket kini semakin berkurang. Jarang sekali dapat kita lihat generasi muda yang mahu melestarikan kesenian tradisional ini disebabkan banyak masyarakat lebih cenderung kepada permainan moden dan pengaruh seni daripada Barat. Oleh itu, minat untuk mendalami seni budaya sendiri pun kian pudar dan dikhawatiri akan hilang suatu hari nanti. Jika dilihat dari aspek pemakaian pula, ramai rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja, tidak lagi bangga mengenakan pakaian tradisional mereka yang semestinya kelihatan sopan. Malah mereka terikut-ikut dengan arus pemodenan dalam cara berpakaian. Arus pemodenan dalam berfashion tersebut didominasi oleh Barat yang telah berjaya mempengaruhi masyarakat Malaysia. Ramai remaja sekarang berpakaian menjolok mata tanpa mengira adat serta budaya sebagai orang Timur. Cara pakaian juga melambangkan akhlak seseorang. Oleh itu, apa yang dapat kita simpulkan, akhlak masyarakat telah terjejas dan terkesan oleh peradaban Barat. Misalnya, keruntuhan akhlak dan moral semakin berleluasa dalam masyarakat kini. Identiti kita sebagai orang Timur yang dikenali dengan budaya kesopanan dan kesusilaan yang tinggi kini telah terjejas disebabkan impak daripada pengaruh Barat terhadap masyarakat kita. Selain itu, kesan peradaban Barat terhadap sosial masyarakat juga telah membawa impak positif terhadap taraf hidup masyarakat di Malaysia. Hal ini dapat dilihat apabila masyarakat Malaysia tidak lagi hidup dalam kemunduran dan hanya bergantung harap kepada pekerjaan tradisional untuk menyara diri. Dengan adanya kecanggihan teknologi serta ilmu moden yang diperkenalkan oleh pengaruh Barat di negara kita, masyarakat Malaysia dapat hidup dalam kemajuan dan suasana yang moden serta berkualiti setaraf dengan kehidupan masyarakat maju di negara moden di luar sana. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan daripada aspek pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan, terutamanya sekali sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu sehinggalah selepas kemerdekaan. Jadi sebelum kedatangan British, pendidikan di Tanah Melayu adalah tidak formal yang juga berlandaskan kepada Al-Quran. Manakala selepas kedatangan British telah memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih formal yang berteraskan kepada pendidikan Inggeris, Western type education. Tapi kalau kita masih ingat lagi, falsafah Barat ini telah memisahkan agama dengan pendidikan mereka. Okay? Jadi, hasil daripada pertembungan peradaban ini maka terhasillah sistem pendidikan negara. Ianya telah berjaya menghasilkan falsafah pendidikan kebangsaan, FPK. Yang secara kita tidak sedar sebenarnya pendidikan di negara kita banyak diambil daripada Barat, okay? Daripada segi pelaksanaannya serta kurikulumnya. Jadi walau bagaimanapun ianya telah berjaya menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti sehingga kita telah diiktiraf oleh World Economic Forum pada tahun 2018 sebagai antara negara yang mempunyai tahap persaingan yang baik dalam bidang pendidikan di seluruh dunia. Jadi kajian telah kami lakukan untuk melihat sama adakah peradaban Barat ini memberikan impak yang positif kepada kita. Jadi, majoriti daripada responden bersetuju bahawa peradaban Barat ini jelas telah meningkatkan lagi sektor perindustrian dan juga mengembangkan sistem pendidikan di negara kita.
walau bagaimanapun tidak dapat kita nafikan bahawa dengan kedatangan Barat ini wujudnya sistem dualisme dalam pendidikan. Seperti yang telah saya katakan tadi, Barat telah menolak agama daripada pendidikan mereka. Okay, jadi masyarakat yang mendapat pendidikan sekular ini akan lebih cenderung kepada pemikiran saintifik, kuantitatif, logik, serta mereka juga akan mudah terpengaruh dengan ideologi yang dibawa oleh Barat. Oleh itu mereka akan lebih mementingkan kejayaan akademik atau keduniaan semata-mata sehingga mereka menganggap agama adalah kurang relevan. Oleh itu dapat saya simpulkan bahawa pengaruh Barat yang dibawa masuk ke dalam negara kita jelas memberikan kesan yang positif dalam kehidupan masyarakat, manakala dalam akademik masyarakat. Walau bagaimanapun sekiranya masyarakat gagal untuk menyeimbangkan di antara pendidikan dan juga keagamaan, ini boleh mengancam akidah serta akhlak masyarakat kini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan pertembungan peradaban Barat dan juga Timur yang terakhir iaitu dari segi ekonomi. Jadi terdapat dua kesan terhadap dimensi ekonomi iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Berdasarkan dapatan kajian kami, majoriti informan berpendapat bahawa kesan positif daripada peradaban Barat telah menyebabkan kemajuan dalam sektor perindustrian dan juga kemodenan dalam teknologi dan juga maklumat. Sememangnya tidak dinafikan lagi dan tidak dapat disangkakan lagi bahawa peradaban Barat mempunyai teknologi yang lebih advance, yang lebih moden dan juga yang lebih canggih sehingga boleh menyebabkan dan boleh mencetuskan revolusi industri dan juga urbanisasi yang telah pun mengubah landscape kehidupan sosial masyarakat, di mana kita boleh lihat asalnya masyarakat menggunakan tenaga kerja buruh iaitu manusia ataupun haiwan, tetapi disebabkan pertembungan dengan peradaban Barat, masyarakat telah pun berubah kepada penggunaan mesin untuk membuat kerja dalam menghasilkan produk dan sebagainya. Jadi ini sedikit sebanyak menyumbang kepada kemajuan dalam sektor perindustrian. Bukan itu saja, peradaban Barat juga memperkenalkan era dunia tanpa sempadan yang memungkinkan interaksi ataupun jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan, iaitu menerusi teknologi maklumat dan informasi ini. Di mana hari ini kita dapat lihat penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, Instagram, Twitter dan banyak lagi. Jadi ini adalah kesan positif peradaban Barat kepada ekonomi masyarakat. Okay, sekarang kita lihat pula kepada kesan negatif iaitu peradaban Barat telah pun menyebabkan kemunculan kapitalisme yang bermatlamatkan keuntungan semata-mata, di mana golongan miskin akan terus miskin manakala yang kaya semakin kaya. Semakin kaya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang digunakan tadi. Jadi kekayaan hasil banyak diperolehi dan dibolot oleh orang-orang kaya saja dan menyebabkan jurang ekonomi antara orang kaya dan juga orang miskin semakin besar. Jadi berdasarkan apa yang telah dibentangkan oleh ahli kumpulan saya sebentar tadi, kita dapat simpulkan bahawa pertembungan peradaban Barat dan peradaban Timur telah membawa kepada kesan negatif dan juga kesan positif di Malaysia khususnya. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya mengambil contoh apa-apa saja yang positif yang dibawa oleh Barat tetapi meninggalkan perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh mereka. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.